Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi Cikgu Faruzi. Kali ini saya akan berkongsi berkenaan info bermain ataupun pertandingan Minecraft Challenge peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah kelolaan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Microsoft Malaysia. So, bagaimana nak sertainya? Apakah syarat-syaratnya? Stay tune. Sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada lebih daripada 5,000 subscriber pada channel saya. Yang belum subscribe, tonton boleh pilih mana-mana video di dalam koleksi video-video saya hasilkan. Sama ada anda sebagai guru, ibu bapa, juga pelajar serta masyarakat. Boleh pilih mana-mana video yang berkaitan dengan teknologi, pendidikan untuk diri sendiri dan anak-anak sebagainya. Klik saja mana-mana video seperti ini. Kemudian, pada penjuru kanan sebelah bawah ada butang subscribe, tekan butang subscribe, tekan loceng, tekan all, dan jika kami update video, tuan-tuan akan terus dapat notifikasi daripada saya. Dan jika ada sebarang pertanyaan, insya-Allah saya akan cuba jawab, letakkan di ruang komen, dan jika video ini baik, tuan-tuan boleh share kepada rakan-rakan anda. Terima kasih, selamat menonton. Okey, kita kembali. Jadi saya akan tunjukkan dululah surat rasmi ya berkenaan dengan hebahan pertandingan Minecraft Challenge secara dalam talian 2020 peringkat kebangsaan. Yang menariknya pertandingan ini peringkat kebangsaan lah. So dikeluarkan semalam iaitu pada 10 Jun semalam. Hari ini 11 Jun. Okey. So sebarang pertanyaan boleh tuan-tuan menghubungi teruslah pada Puan Ashikin ni. Kalau nanti saya akan terangkan juga, dan juga Encik Zohilmi di talian email ini yang diberikan ni. Ada nombor telefon office dan juga talian yang so saya akan terangkan sedikit untuk informasi tuan-tuan. Okey, kita buka balik kepada iklan yang diberikan. Jadi ini pertandingannya, macam kita difahamkan tadi melalui surat rasmi, adalah pertandingan peringkat kebangsaan. So agak sayang lah kalau pelajar ataupun anak-anak kita tak sertai. So kita tengok apakah objektif dia. Objektif dia dia mengambil sempena dengan memerangi pandemik peringkat kebangsaan COVID-19. So ada beberapa objektif dia, saya tak bacakan sini lah. Okay, tuan-tuan boleh baca sendiri nanti. Yang kita tengok terus garis panduan, saya akan terangkan satu persatu. Garis panduan pertandingan ini terbuka kepada 4 kategori utama lah. So maksudnya pelajar sekolah rendah terbagi pada 2, sekolah menengah pun terbahagi kepada 2. Okey, yang kedua, murid mestilah mempunyai email sebab kita nak gunakan Minecraft Education Edition ni, yang versi Education ni, kita mesti menggunakan MOE Office 365 lah, sama ada yang KPM ataupun yang mungkin ada sekolah-sekolah yang memang langgan domain khas untuk pendidikan, jadi boleh juga guna yang tu. Tapi yang digalakkan dalam ni adalah menggunakan MOE. Tu tak penting apa-apa, yang penting adalah tuan-tuan boleh membuka ataupun muat turun Minecraft. Nanti saya akan tunjukkan dalam video ini juga. Jadi ini contohnya yang paling ada ataupun yang ada pada murid kita adalah ID yang ni. Yang ID yang sama yang digunakan untuk Google Classroom yang kita sebelum ini, yang tuan-tuan kita maklum, awal PKP tempoh hari memang pelajar memang didedahkan atau diberikanlah ID-ID tersebut ni. Sebenarnya boleh minta lah, kalau terlupa boleh minta dengan Cikgu ICT sebagainya. Untuk negeri Johor, saya juga akan letakkan description di bawah video saya ini untuk melihat ID lah, terutama yang mungkin yang terlupa ID, tak dapat lagi ID sebagainya. Ataupun yang lebih betul adalah tuan-tuan menghubungi Cikgu ICT di sekolah masing-masing. Okey, yang ketiga, pertandingan ini terbuka kepada seorang murid. Maksudnya satu murid satu penyertaan lah di sini, yang saya faham maksud dia ni, yang dibimbing oleh seorang guru. Maksudnya dia tak boleh buat secara berpasukan, kena buat satu penyertaan satu murid. Dan guru pula boleh membimbing menjadi lebih kepada satu orang murid. Maksudnya mungkin dalam borang penyertaan nanti dan penghantaran email nanti, kita kena nyatakan nama cikgu yang yang dibimbing ataupun yang memberi bimbingan dan sebagainya. Untuk boleh digunakan untuk 3 orang pesertaan lah, tapi dalam syarat satu sekolah yang sama lah.
Okey. Yang kelima, murid-murid boleh menggunakan versi Minecraft Education. Yang ini boleh dimuat turun di pautan ini ataupun di portal MOEDL. Yang itu sebenarnya video tu saya dah buat sebelum ni, nanti boleh tonton, boleh tengok description di bawah untuk bagaimana memulakan Minecraft Education menggunakan MOEDL. Caranya langkah lebih kurang sama saja, cuma hari ni saya akan tunjukkan yang kita gunakan pautan yang diberikan ni. Tempoh penyertaan dibuka sehingga 30 Jun, lebih kurang 20 hari ataupun 19 hari lagi daripada hari inilah. Tarikh hari ini 11 Jun. Okey, dan seterusnya sebarang peraturan undang-undang adalah tertaruh ini normal punya garis panduan pertandingan. Kalau ada sebarang masalah, tuan-tuan boleh terus rujuk pada email ini. Puan Ashikin ini boleh PM, boleh hantar email untuk sebarang masalah teknikal sebagainya, boleh terus hubungi ni lah. Saya di sini jangan hanya memberi panduan berdasarkan fahaman saya lah. Yang lebih afdal, tuan-tuan kena hubungi yang ni lah, Cik ataupun Puan Ashikin. Okay. So pemenang akan dihubungi bila berjaya nanti. Keputusan hakim adalah muktamad. So kita pergi pada page seterusnya, kita tengok tema. Okay. Kalau pelajar yang biasa main, yang pernah main Minecraft ni, sebenarnya dia tahu sebenarnya apa yang nak buat. Cuma dia perlukan tema. Jadi pihak urusan telah memberikan tema-tema yang khas lah. Ada 4 tema kesemuanya. Maksudnya kena pilih salah satu. So kalau baru nak bermain ataupun baru nak cuba ataupun baru kita nak beri kepada anak-anak kita, tuan-tuan boleh juga tengok panduan video yang saya lampirkan di bawah di description saya, bagaimana nak memulakan penggunaan ataupun permainan Minecraft ni. So sebenarnya pelajar perlu membina world berdasarkan tema-tema yang diberikan. Apa istilah world tu, tuan-tuan boleh tengok video saya yang sebelum inilah. Okey, ada 4 tema kesemuanya. Apakah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan, ni keyword dia, meningkatkan kemudahan kesihatan di Malaysia untuk mengatasi COVID. Okey, kalau kita tengok ini ada keyword yang pertama untuk tema dia. Yang kedua pula kita tengok membantu gelandangan dalam tempoh pergerakan kawalan pergerakan PKP ini. Ini keyword yang kedua untuk tema yang kedua. Yang ketiga, apakah yang boleh dilakukan untuk menjamin kebekalan makanan yang mencukupi untuk rakyat Malaysia. Okey. Keyword yang ketiga. Yang terakhir adalah meningkatkan keselamatan kawalan pihak berkuasa semasa PKP. Okey, jadi pelajar-pelajar perlu membina world mereka berdasarkan salah satu daripada tema yang diberikan. Okey, bermaksud kalau contohnya kalau saya ambil tema 1, meningkatkan kemudahan kesihatan, bermaksud mungkin pelajar boleh membina bangunan-bangunan hospital yang bertaraf 5 bintang, 7 bintang, 10 bintang yang lengkap dengan bilik-bilik tertentu untuk membantu meningkatkan kemudahan. Okey. Begitu juga dengan tema-tema yang lain lah. Maksudnya kena tengok tema yang diberikan, yang dipilih lah. Okey. So kita pergi pada yang seterusnya, hadiah pertandingan. Hadiah pertandingan ada agak menarik juga saya tengok ni. Yang bagi saya kalau penyertaan harap sijil ni, peringkat kebangsaan dan sebagainya lah. So tempat pertama, kedua, ketiga, kita tengok di sini ada 13 hadiah bagi setiap kategori beserta dengan sijil lah. Macam dimaklumkan tadi, pemenang akan dihubungi lah. So nanti bila hantar borang penyertaan, saya akan tunjukkan, kena isi maklumat yang lengkap lah. Okey, yang terakhir, dia punya langkah-langkah penyertaan. Pertama, macam saya katakan tadi, berdasarkan tema, murid boleh membina world Minecraft berdasarkan tema yang dipilih daripada 4 tadi, salah satunya. Okey. Yang seterusnya, persiapan. Maksudnya setelah siap, ada beberapa perkara yang mesti pelajar lakukan. Yang pertama, bagi pelajar sekolah rendah, pelajar boleh mengambil gambar, screenshot sudut-sudut penting di dalam dan menarik dalam world yang telah dibina. Okey, kalau katakanlah ambil tema 1 tadi, kemudahan fizikal untuk COVID-19. Okey, so pelajar sekolah rendah perlu ambil gambar dan beri tajuk lah. Manakala bagi sekolah menengah pula, pelajar perlu menghasilkan video. Jadi dia tak nak gambar, dia maksudnya menghasilkan video. Okey, so boleh contoh video seperti inilah, mungkin berdurasi antara 3 ke 5 minit ataupun kurang ke. Contoh yang ni. Okey, ini contoh videonya yang dihasilkan pelajar sebelum ini. Okey. Dia lengkap dengan maklumat ataupun sudut-sudut yang mengikut tema lah. Ni contoh videonya.
video screenshot saja dia lalu dan juga pergi kepada sudut-sudut dan dia letakkan tajuk lah. Okey, ini untuk sekolah menengah saja So kalau bagi sekolah rendah tadi hanya hantar gambar. So macam mana nak hantar? Saya tengok sini penghantarannya video pertama world dia world ni pernah dihantar, world yang di save as tu. Bagaimana nak save as tu tuan-tuan boleh tengok panduan video saya yang sebelum inilah di description saya ada lampirkan. Satu world, yang kedua gambar bagi sekolah rendah atau video rakaman bagi sekolah menengah. Hantar kepada usia pertandingan ini, email ini dengan maklumat berikut: nama penuh murid, guru pembimbing, yang kedua, yang ketiga nombor telefon, of course lah nombor telefon pelajar dan juga alamat serta nama sekolah. Okey. Mesti dihantar melalui email kesemuanya, hantar pada ataupun sebelum 30 Jun pada pukul 11.59 malam. Okey, so saya akan terangkan bagaimana untuk memuat turun, memuat turun. So kita boleh klik di sini. Klik pautan ni education minecraft. Nanti saya akan lampirkan juga di bawah. Tuan-tuan tak perlu type satu persatu lah. Okey, kemudian apa kita perlukan adalah pastikan ada ID KPM, ataupun ID sekolah tuan-tuan. Di Malaysia ni setiap pelajar memang ada ID MOEDL, so boleh gunakan, ataupun mungkin ada sekolah tertentu dia ada dua, yang KPM pun ada, yang personal sekolah pun yang education punya Office 365 pun ada. So dalam kes ni saya akan tunjuk contoh yang menggunakan ID KPM. So kita ambil ID dia, kita copy macam ni, kita paste kat sini, tekan submit, nanti dia akan beri kita pautan page untuk download. Your school account is ready to use Minecraft application. So dia bagi kebenaran dah. Kita tekan download saja, download page, dan kita pilih kepada ada dua platform utama pengeluar untuk OS ni, pertama untuk Windows dan juga Apple versi desktop lah. Kalau yang satu lagi adalah versi iPad. iPad ni maksudnya menggunakan iOS lah. So boleh download. Dalam kes ni saya tekan saja versi desktop di sini. Saiz dia agak besar juga sebenarnya, lebih kurang 307 MB. So tuan-tuan boleh download. Bila dah selesai download nanti kita akan installkan lah, bergantung pada kelajuan internet tuan-tuan. Dalam kes ni saya akan tunjukkan ini rupa file dia, file yang kita dah download siap-siap sebelum ini. Ni saya buang ini. Ini file dia bersaiz 307 MB. So kita perlu install dia. Cara dia double click. Kita cuba cara double click dulu, tengok ada error tak ada error. Kalau ada error kita akan gunakan langkah yang kedua lah. So dah saya double click. Bermaksud di sini ada error. Error di sini maksudnya bukan error error yang sekatan Windows saja sebenarnya. So kita kena guna run sebagai administrator. Cara dia klik kanan, tekan run as. Kalau tuan-tuan double click ni terus boleh buka, tak ada masalah lah, teruskan saja. So kalau yang ada masalah, klik kanan, run as administrator. Kemudian dia akan keluar kebenaran untuk install seperti ini. So kita klik saja yes. Dia akan extractkan file, dia akan keluarkan pop-up seperti ini. So kita tekan saja next. Dalam kes saya ni, saya dah install, so saya kena buat sekali lagi lah untuk tunjuk pada tuan-tuan. Saya tekan modify saja. So saya tekan saja next macam biasa, tekan saja install. Kita tunggu sehingga selesai. Bila selesai nanti dia akan ciptakan shortcut. Saya tekan finish. Dia akan ciptakan shortcut. Nanti dia akan keluar kat kita punya desktop. Kalau tak jumpa, kita boleh cari pada Windows di sinilah. Kita type saja Minecraft. Bagi contoh sini. Minecraft. Minecraft. Sorry, salah type. Ni kita punya app kita yang ni. So kita buka ni, contoh kalau kat desktop lah. Ni shortcut dia. So saya double click. Nanti dia akan buka pop-up untuk kita punya aplikasi ni lah, ataupun kita punya program kita Minecraft ni. So nanti dia akan keluar pop-up ni, tunggu dia loading sikit. Macam saya katakan tadi, permainan ini memerlukan internet lah. So dia kena main secara online atas talian. Dia kata sini kena ada ID. Kita tunggu nanti paparan ID yang untuk kita masukkan ID dia. Nanti saya tengok dah keluar belum. Ini paparannya.
paparan ID untuk login. Sekali lagi dia akan minta kita masuk, so kita pastekan saja kita punya ataupun kita type kita punya pelajar punya tadi ID KPM tadi. Pastikan ID ni betul lah, kalau tidak nanti dia tidak akan benarkan kita buka lah, dia akan error, so kita semak balik lah sebagainya. So saya tekan saja next, tengok apa berlaku. Dia akan bawa kita kepada page tersebut login, dekat sign in. Okay, kalau macam ni maksudnya berjaya lah. Kalau lah penggunaan ID tu kali pertama, dia akan minta kita login beberapa kali lah untuk allow dan sebagainya. Tuan-tuan kena ikut step tersebut. Dalam kes ni paparan ni dia terus login di sini. Sebab pelajar ni telah mengaktifkan ID, dia akan terus keluar macam ni lah. Okay, so kita boleh terus tekan play. Ini yang dimaksudkan tadi, create new ni. Pelajar akan ciptakan world. Okay, so bila ciptakan world, klik new dan pilihlah typekan nama world ikut tema sebagainya. Kemudian ciptalah dunia masing-masing. Dalam untuk mengetahui satu persatu ni default game sebagai kreatif apa beza ni, tuan-tuan boleh tengok juga video saya yang sebelum ini, ada saya letakkan di bawah, sebab dia ada beza ni survival dan creative mode ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok dulu untuk yang mungkin first time untuk beri anak main ataupun pelajar sendiri untuk bermain. Dan sekali bila kita dah tulis nama sebagainya, tuan-tuan lah tema 1, tema 2. okey, apa-apalah bagi contoh. So kita bawah ni ada butang save di sini. Tekan play, nanti dia akan bawa kita ke satu world yang ni. World kita tunggu seketika. Yang ni lah world kita akan banner di sini. Satu persatu berdasarkan tema yang diberikan lah, untuk memastikan okey, untuk penggunaan play pertama dia akan keluar macam ni lah. Allow lah, kita allow access sebab dia firewall detect ni. So kita allow saja access ni. Kebenaran untuk aplikasi ni dia digunakan di komputer kita. Dan saya rasa mungkin itu saja tutorial saya yang ni world ni. Okay, macam mana nak banner ni. Kemudian kalau kita nak savekan dia, bagi pada save and exit ni, saya tekan escape tadi. Okay, save and exit. Okay, dia akan downloadkan file ni. Yang ni file ni kita akan hantar lah. Macam mana tu tuan-tuan boleh tengok tutorial saya sebelum ni lah. Jika ada masalah teknikal lain, tuan-tuan boleh rujuk pada Encik Zulhilmi yang di dalam surat rasmi itu, ataupun Encik Zulhilmi daripada Microsoft, dan juga Puan Ashikin daripada bahagian sumber dan teknologi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itu saja tutorial ringkas saya pada kali ini. Semoga dapat membantu pelajar-pelajar ataupun ibu bapa dan juga guru-guru untuk sama-sama mempromosikan penyataan pertandingan ini kepada anak-anak dan juga pelajar lah. Okay, so terima kasih kerana sudah menonton. Semoga berjaya. Bye-bye.